Produk melewa adalah antara produk yang paling dipercayai di kalangan pembuat-pembuat produk berasaskan besi. Paip yang dihasilkan oleh melewa digunakan untuk pembinaan, automotif, perabot mahupun pendawaian elektrik. Kepercayaan kepada produk melewa ini didorong oleh penghasilan paip yang berkualiti oleh pekerja-pekerja di bahagian production line. Usaha dan kerja keras mereka semata-mata untuk menghasilkan paip yang berkualiti berjaya meletakkan melewa di antara 3 tempat teratas pembuat paip yang berkualiti dan terbaik di seluruh Malaysia. Namun, di sebalik pembikinan paip yang berkualiti ini, terdapat satu bahagian atau proses yang sangat kritikal yang perlu diambil berat. Proses yang dimaksudkan adalah high frequency welding. Tahukah anda bagaimana high frequency welding ini dijalankan? Paparan kali ini akan membongkarkan cara sesuatu paip yang berkualiti dihasilkan menggunakan proses high frequency welding. Terdapat dua jenis high frequency welding, iaitu induction welding dan juga contact welding. Induction welding biasa digunakan di beberapa production line yang ada di kilang ini. Manakala contact welding hanya digunakan di line 3P2 sahaja. Ini kerana saiz pipe yang dijalankan oleh mesin 3P2 adalah berdiameter besar, iaitu melebihi 6 inci. Dalam high frequency welder, terdapat beberapa bahagian. Yang pertama adalah high frequency generator. Di dalam high frequency generator, terdapat beberapa komponen seperti power module, fairing card, power supply dan komponen-komponen yang lain. Yang kedua adalah high frequency cabinet. Di dalam high frequency cabinet, terdapat beberapa bahagian. Antaranya adalah seperti speed power board, circuit breaker, PLC dan komponen-komponen yang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah heat exchanger. Heat exchanger ini terdiri daripada dua bahagian, motor dan tangki. Untuk di bahagian production line pula, ada dua jenis welding, iaitu induction welding dan contact welding. Untuk induction welding, ia menggunakan impedance set, work coil dan welding rod. Manakala untuk contact welding, ia menggunakan contact dan welding rod. Bezanya, induction welding menggunakan impedance, sedangkan contact welding tidak menggunakan impedance. Secara asasnya, high frequency welding terjadi apabila voltan dikenakan ke atas hujung tepi pipe melalui kontak ataupun induced. Voltan tersebut menghasilkan current yang mengakibatkan pemanasan tepi slitted coil yang cepat. Arus positif dan negatif masing-masing mengalir di kedua-dua tepi slitted coil. Tepi slitted coil itu kemudiannya akan melebur. Disebabkan tarikan charge positif dan negatif, ditambah pula dengan tekanan yang dikenakan oleh welding roll, leburan di kedua-dua tepi slitted coil itu bertemu dan menghasilkan satu ikatan yang kuat. Kemudian, sisa welding di bahagian dalam pipe dipotong menggunakan inner bead cutter.
Pemasangan alatan welding dijalankan ketika proses menukar rol. Pemasangan ini memerlukan penelitian yang tinggi agar hasil yang diperolehi mencapai standard yang telah ditetapkan. Pada production kali ini, line 2P4 akan menjalankan saiz pipe 65mm atau 2,5 inci. Untuk melakukan setting di bahagian welding, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah memasang impeller set. Impeller set terdiri daripada beberapa bahagian iaitu coolant tube, impeller dan inner bead cutter. Coolant tube berfungsi untuk mengalirkan coolant. Coolant tersebut bertujuan untuk menyejukkan impeller, kerana impeller akan berpotensi untuk patah sekiranya terlalu panas. Impeller pula berfungsi untuk membantu pembakaran welding. Impeller dihasilkan daripada beberapa batang ferrite yang diikat bersama impeller set. Kemudian, batang ferrite tersebut dibalut menggunakan araldite. Inner bead cutter pula berfungsi untuk memotong sisa welding dalaman pipe. Ada sesetengah impeller set menggunakan ironing roll bagi menggantikan inner bead cutter. Ia bergantung kepada jenis pipe yang hendak dijalankan. Sebagai contoh, pipe alumnize. Impeller adalah berbeza bagi setiap saiz. Pemilihan impeller adalah penting bagi mengoptimumkan pembakaran welding yang akan dijalankan. Sebagai panduan, impeller yang dipilih perlulah mempunyai diameter yang lebih kecil daripada diameter dalaman pipe. Jarak di antara impeller dan pipe adalah di antara 5 hingga 10 mm. Pada production kali ini, impeller yang dipilih mempunyai diameter karbon sebanyak 50 mm. Bagi pipe yang kecil, impeller set tersebut tidak mempunyai inner bead cutter. Ini kerana terdapat ruang yang kecil. Tambahan pula, kebiasaannya, sisa welding dalaman bagi pipe kecil tidak perlu dipotong. Namun, ia bergantung kepada kehendak pelanggan. Bagi pipe yang melebihi 6 inci, ia menggunakan contact welding. Contact welding tidak mempunyai impeller. Ia hanya mempunyai inner bead cutter. Pemasangan impeller set bermula dengan memasang impeller holder pada impeller holder stand. Kemudian, impeller set disambungkan pada impeller holder. Setelah impeller set siap dipasang, slitted coil dimasukkan sedikit demi sedikit sehingga menghampiri coolant tube. Kemudian, pipe coolant disambung pada impeller set. Pipe coolant diikat menggunakan dawai. Proses seterusnya adalah memasang work coil. Seperti juga impeller, work coil juga adalah berbeza bagi setiap saiz pipe. Jarak di antara work coil dan pipe adalah di antara 5 hingga 10 mm. Penggunaan work coil yang bersaiz semakin kecil adalah lebih baik kerana dapat merendahkan power yang digunakan. Ia juga secara tidak langsung dapat menjimatkan elektrik. Setelah selesai pemasangan, welding roll dan impeller stand dilaraskan. Slitted coil terus dimasukkan. Work coil dimasukkan terlebih dahulu ke dalam slitted coil sebelum ia melepasi welding roll. Pada bahagian ini, slitted coil telah dibentuk menjadi pipe. Welding roll dilaraskan sekali lagi. Kemudian, work coil turut dilaraskan kedudukannya. Coolant tube turut disambungkan pada work coil untuk menyejukkan work coil tersebut. Pipe kemudiannya dimasukkan melepasi sizing roll. Proses seterusnya adalah melaraskan pisau pemotong sisa welding dalaman atau inner bead cutter. Pipe dipotong sedikit di bahagian atas bagi memudahkan kerja melaraskan pisau. Proses terakhir adalah memasang pisau pemotong sisa welding bahagian luar atau dipanggil outside bead cutter.
Kedua-dua pisau pemotong sisa welding di bahagian luar dan dalam ini adalah diperbuat daripada tungsten carbide. Apabila selesai semua proses pemasangan peralatan welding, api welding boleh mula dihidupkan. Langkah-langkah yang pertama untuk kita on welder adalah seperti berikut. Yang pertama, laraskan selector switch ke mode standby. Kemudian yang kedua, tekan push button hit on untuk menandakan sistem dalam keadaan ready. Yang ketiga, kita kena pastikan juga bahagian-bahagian lain seperti uncoiler, cut saw, accumulator dalam keadaan ready juga. Dan yang keempat, bila semua sudah dalam keadaan ready, seterusnya tekan button main run dan welder secara automatik akan on dan mesin mula beroperasi. Dan yang kelima, langkah yang terakhir adalah laraskan weld power mengikut persesuaian saiz pipe. Semasa mesin sedang beroperasi, pastikan meter untuk volt dan amp berada dalam kedudukan selari. Untuk permulaan, sebanyak lebih kurang 3 batang pipe dipotong. Kemudian, mesin dihentikan bagi memberi ruang untuk memeriksa hasil welding dan melakukan beberapa QC testing. Untuk pemeriksaan yang pertama, potongan sisa welding dalaman pipe dilihat. Potongan sebegini adalah tidak memuaskan. Maka, tindakan yang dilakukan adalah melaraskan pisau inner pit cutter. Kepingan pipe dipotong terlebih dahulu menggunakan plasma cutter. Hasil welding dalaman pipe diperiksa sekali lagi. Pelarasan pisau inner pit cutter dilakukan sama ada meninggikan atau merendahkan pisau. Welding dalaman pipe diperiksa sekali lagi. Dan kali ini hasilnya memuaskan. Kemudian, diameter luaran pipe diperiksa terlebih dahulu menggunakan pipe gauge. Sizing roll dilaraskan sehingga memperoleh diameter luaran pipe yang menepati saiz standard yang ditetapkan. Untuk memeriksa kualiti welding yang dihasilkan, pipe akan menjalani QC testing. Testing tersebut adalah flaring test, flattening test, bending test, V-bend test dan water test. Ujian pertama adalah flaring test. Flaring test adalah ujian pengembangan ke atas pipe. Kekuatan welding diuji dengan mengembangkan pipe. Hasil yang diperolehi amat memuaskan. Welding tidak mengalami sebarang retakan. Ujian seterusnya adalah flattening test. Pipe diletakkan melintang di bawah hydraulic press. Bahagian welding dihadapkan ke hadapan untuk melihat sebarang perubahan pada welding tersebut. Hasil yang diperolehi juga amat memuaskan. Ini bermakna, welding setting yang telah dilakukan adalah betul dan menepati standard yang telah ditetapkan. Ujian berikutnya adalah bending test. Bending test pula dijalankan ke atas pipe berdiameter 2 inci dan ke bawah. Oleh kerana saiz pipe yang dijalankan di 2P4 ini adalah 2,5 inci, maka bending test tidak dijalankan. Bending test dijalankan ke atas pipe kecil seperti pipe conduit. Bahagian welding dihadapkan ke bahagian luar. Hasil yang diperolehi juga amat memuaskan. Ujian berikutnya adalah V-bend test. V-bend test biasanya dijalankan ke atas pipe micro. Kepingan pipe di bahagian welding dipotong menggunakan plasma cutter. Bahagian luar welding diletakkan menghadap ke atas. Kemudian, kepingan tersebut diletakkan di bawah hydraulic press dan seterusnya ditekan. Seterusnya, welding pipe diperiksa sama ada dalam keadaan baik ataupun terdapat sebarang retakan. Ujian yang terakhir adalah water test. Water test juga bertujuan menguji kekuatan welding dengan mengenakan tekanan air yang tinggi dari dalam pipe. Jika mana-mana ujian didapati gagal
atau welding tersebut retak, welding mesin hendaklah dilaraskan semula. Setelah kesemua QC testing telah dijalankan dan memperoleh hasil yang memuaskan, maka pemeriksaan yang terakhir adalah potongan sisa welding di bahagian luar. Pekerja perlu mematuhi langkah keselamatan dengan tidak memakai sarung tangan semasa memeriksa pipe ketika mesin sedang berjalan. Dan akhir sekali, sisa welding di bahagian luar digulung ke dalam scrap winder. High frequency welding, proses yang paling penting dan kritikal di antara proses-proses penghasilan pipe. Hasil kerja keras daripada pekerja-pekerja, pipe yang berkualiti jenama melewar berjaya dihasilkan. Produk ini menjadi kebanggaan bagi rakyat Malaysia umumnya dan warga melewar steel tube khasnya dalam menerajui industri besi tanah air. Never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. Then sorrow, then sickness, then the shock when you flip it on me. So hollow, so vicious, so afraid I couldn't let myself see that I could never be held back or up, no, I hold myself. Check the rep, yep, you know my well. Forget the rest, let them know my hell. There and back, yet my soul ain't sell. Kept respect up, the best they fell. Let the rest be the tale they tell that I was there saying. Untuk memeriksa kualiti welding yang dihasilkan, pipe akan menjalani QC testing. Testing tersebut adalah flaring test, flattening test,